Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah tengah hari dapat kita buat satu lagi live insya-Allah pada waktu sebelum Zuhur ni kan. Insya-Allah kita bercakap satu topik yang mana menjadi banyak saya tengok pertanyaan bila saya bercakap tentang isu-isu kenapa kolesterol bukan punca sakit jantung, yang mana punca sebenarnya adalah keradangan. Maka ramai tanya balik kan, keradangan tu apa? Jadi saya buat live ni nak menjawab sebenarnya persoalan keradangan lah. Apa sebenarnya keradangan? Ramai saya ada baca satu soalan panjang, dia kata kalau keradangan punca masalah sakit jantung, apabila kolesterol tinggi, kolesterol yang banyak-banyak tu gimana kan? Dia tak faham kan. Jadi itu yang kita kena ni balik lah, kena faham apa konsep sebenarnya. Sebenarnya konsep tentang keradangan ni agak baru lah, masih baru. Jadi konsep yang selama ni yang telah diajar pada kita ialah tentang apa kolesterol sebagai punca sakit jantung. Jadi kita duk ingat itulah punca dia tak kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat berpuasa semua. Okey. Okey, ini kita dengar topik yang agak menarik lah kan. Benda-benda yang konsep baru sebenarnya. Sebab kalau ingat sebelum ni saya ada cerita tentang, saya baca rujukan saya lah. Mana rujukan saya tentang isu keradangan dan kolesterol bukan punca sakit jantung adalah buku ni lah. Buku ni nampak, The Great Cholesterol Myth. Itu dia. So buku ni sebenarnya ditulis oleh seorang pakar jantung sendiri, iaitu Dr. Stephen Sinatra kan. Dia seorang pakar jantung di US, yang mana dia sendiri berdasarkan pengalaman dia, yang mana dia cerita dalam tu, dia ada kisah dia cerita dalam tu, yang dulu asalnya dia pun duk bagi ceramah di sana sini, duk bagi nasihat kepada pesakit dia untuk mengawal kolesterol, dan juga dia juga adalah jurucakap kepada syarikat farmaceutical yang menjual ubat anti kolesterol, dan dibayar dengan lumayan lah. Tapi akhirnya dia sedar sebenarnya, dia tengok kebanyakan pesakit ni sebenarnya tak improve dengan hanya menurunkan kolesterol. Jadi dia mula buat kajian sendirilah, dia baca dan sebagainya, dan maka sebab itulah dia akhirnya tulis buku ni. Baru dia sedar bahawa terdapat kajian menunjukkan sebenarnya punca sebenarnya, ingat punca sebenarnya masalah sakit jantung adalah keradangan yang berlaku pada dinding saluran darah di jantung. Itu sebenarnya. Jadi bukan kolesterol tinggi jadi punca. Jadi kalau nak ikut keradangan ni adalah punca, tapi kolesterol bukan tak ada kaitan. Jangan salah faham. Kolesterol ada kaitan dengan masalah jantung, ada kaitan dengan masalah penyumbatan saluran darah, tapi dia bukan punca. Benda yang berkaitan ni disebut association, dia hanya berkait saja. Tapi kalau punca dia panggil sebagai causation, mana punca atau dia penyebab. Jadi dalam konteks kita nak merawat sesuatu masalah penyakit, maka kita rawat pada punca, baru selesai masalah. Saya bagi analogi mudah ni lah. Contohnya adalah jalan raya depan klinik saya ni kan. Setiap kali motor lalu je, aksiden berlaku. Setiap kali motor lalu je, aksiden berlaku. Setiap kali aksiden je, motor lalu. Contoh dia kan. Jadi kita buat satu kajian, kenapa setiap kali motor lalu depan klinik Dr. Norman ni berlaku aksiden kan. Sekali bila kita tengok setiap kali aksiden, kita ambil data. Jadi tengok setiap kali orang aksiden, yang kita tengok orang yang aksiden tu mesti pakai helmet kan. Tiba-tiba di hujung kajian kita buat kesimpulan bahawa punca aksiden motor di depan klinik Dr. Roman adalah kerana pakai helmet. Jadi kesimpulan tu kelakar lah kan. Sebab semua orang naik motor pakai helmet. Maksudnya helmet tu dia berkaitan dengan orang naik motor, tapi dia bukan punca aksiden motor. Rupanya punca aksiden motor mungkin satu lubang besar kat situ kan. Jadi bila orang langgar lubang tergolek masuk longkang, contohlah. Jadi puncanya longkang ataupun lubang. Nampak tak? Jadi kalau kita nak selesaikan masalah aksiden motor di depan klinik Dr. Norman, contohnya kita tutup lubang tu, jadi tak adalah orang tergolek lagi. Macam tu lah maksud dia. Analogi saya nak bagi cerita mudah dia. Jadi kalau kita duk bagi nasihat suruh buang helmet, apa jadi pada orang yang aksiden? Pecah kepala dia. Macam tu jadi saya bukan cakap kolesterol tu tak ada kaitan dengan sakit jantung. Saya cakap kolesterol bukan punca sakit jantung. Sebab kalau kita hanya fokus settlekan masalah kolesterol tinggi tanpa kita menyelesaikan punca dia, iaitu keradangan tadi, maka sebab tu sampai sekarang kita tengok sakit jantung makin lama makin teruk. Dan itulah pengalaman yang ditulis oleh
Doktor pakar jantung Dr. Stephen Sinatra dalam buku dia tadi, buku yang saya tunjuk tadi, buku ni, tunjuk balik buku ni. Kalau rajin baca sendiri kan. Tak ada masalah, tebal kan tu, boleh tahan. Okey, macam tu konsep dia. Jadi apa sebenarnya keradangan ni? Itu yang kami confuse. Apa benda keradangan pula, dia tak boleh nak faham sebenarnya. Keradangan ni adalah satu konsep yang mana melibatkan sistem imun badan, yang melibatkan sel-sel darah putih. The whole process itu dipanggil sebagai keradangan atau inflammation. Bahasa yang betul ni inflamasi lah, ataupun inflammation kan. Sebab dalam English dia cakap chronic silent inflammation, mana berlaku inflammation atau keradangan yang kronik. Kronik tu maksudnya jangka masa panjang. Sebab chronic silent inflammation ni bukan berlaku sebulan dua, dia berlaku bertahun-tahun, mungkin mencapai sehingga 20 tahun, 15 tahun, macam lama lah, 30 tahun. Tapi dia bermula daripada awal lagi. Dia kalau tengok dia start dekat mana? Start dia adalah bila berlaku kerosakan pada dinding dalam saluran darah. Dinding dalam saluran darah ni dipanggil sebagai endothelium. Jadi bila berlaku kerosakan dekat situ, maka akan macam koyak lah sebenarnya. Bila koyak maka kolesterol akan masuk. Kenapa kolesterol masuk? Sebab itu tujuannya kolesterol ni sebenarnya ada satu bahan untuk macam nak repair lah. Faham tak? Contohnya bila berlaku kebakaran, siapa yang akan datang? Bomba. Kan? Tiba-tiba dia lalu dekat depan kebakaran ni, nampak bomba, tiba-tiba dia cakap, punca kebakaran ni sebab bomba lah. Itu yang jadi masalah. Dan itulah pemahaman yang salah di awal-awal dulu. Sebab di awal-awal dulu, bila tengok orang kena sakit jantung, bila dia buat postmortem, dia tengok bahagian yang saluran darah jantung sumbat, dia tengok ada kolesterol kat situ. Dia terus buat kesimpulan, sebab pemahaman masih, dan ingat kajian ni masa tahun 50-an dulu kan, tahun zaman teknologi tak macam sekarang lah kan. Jadi dia tengok ada kolesterol, dia terus buat assumption bahawa kolesterol adalah punca kepada masalah jantung tu sumbat. Jadi dan keluarlah teori tu. Tapi bila dia orang tengok membuat pencegahan dengan menurunkan kolesterol, tidak sebenarnya 100% menyelesaikan masalah sakit jantung. Jadi mesti ada faktor lain yang menyumbang kepada masalah jantung tu. Masalah terkena penyakit penyumbatan saluran darah itu dipanggil sebagai aterosklerosis. Pada kajian demi kajian pada tahun 99 dia keluar dalam jurnal yang pertama, dia tulis tu punca aterosklerosis adalah disebabkan inflammation. Aterosklerosis is caused by inflammation. Dan ada setengah saintis dan pakar perubatan berpendapat punca inflammation itu adalah kerana kolesterol tinggi. Walaupun dia dispute, sebab benda ni masih, of course lah, mana ada benda yang definite kan? Of course ada kontroversi. Kalau dalam ilmu Islam pun dia ada khilaf macam tu lah, lebih kurang. Tapi secara konsepnya, kalau kolesterol tinggi adalah punca kepada keradangan, tentu menurunkan kolesterol akan selesaikan masalah. Tak juga settle. Ini masalah, ada benda lain. Yang inilah sebenarnya teori yang telah diterangkan. Nampak tak ada gambar ni? Nampak ni? Gambar ni. Nampak? Tunjuk gambar ni. Bagi faham. Okey, ni teori dia. Sebenarnya aku pergi tadi kan. Ini teori dia. Nampak dekat ujung ni. Saya nak tunjuk sebelah sini. Allah, susah ni nak tunjuk. Gambar dia. Nampak tak? Ada gambar. Tulis tu LDL, dekat bawah tu tulis. Dekat bawah nampak tak? Okey, nampak tulisan dulu. Okey, kalau boleh baca lah. Bahagian yang sini, sini, nampak? Bahagian sini, sorry. Bahagian yang kat sini ni dia tulis tu endothelial damage. Maknanya dia bermula dekat situ. Masalahnya bermula bila lapisan endothelium ni dekat sini tu rosak. Ataupun dia panggil endothelial damage. Nampak? Dan nampak tak ada bintik-bintik ni. Ini ialah, nampak dia tulis apa tu? Confuse aku. Tunjuk kat kamera tu. Okey. Nampak dia tulis tu LDL, nampak tak? Itulah yang kolesterol yang selama ni dipersalahkan sebagai punca sakit jantung, betul tak? Dia cakap kolesterol jahat, betul tak? Teori. Sebab dalam buku ni Dr. Stephen Sinatra pun dah explain sebenarnya. Yang teori mengatakan ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik, dia sebenarnya tak betul sebenarnya. Sebab LDL, dia kalau dalam saluran darah dia tak ada masalah, sebab dia penting. Sebab daripada LDL lah penghasilan hormon lah, penghasilan vitamin D dan sebagainya.
Tapi bila masalah ni, bila dia masuk dekat dalam lapisan endotelium tadi, masuk dalam dinding dalam saluran darah tu, dia akan teroksida. Jadi yang sebenarnya LDL yang berbahaya, ataupun yang saya cakap mudahnya, LDL atau kolesterol jahat yang sebenarnya adalah kolesterol yang teroksida. Nampak tak? Kolesterol tu oxidize, sebab dia dipanggil oxidized LDL. Dan yang saya tulis ni, endothelial damage, kan, juga adalah, kalau ikut teori dia, kerana berlaku serangan oleh radikal bebas. Radikal bebas menyerang endothelium, menyebabkan, dan juga radikal bebas juga terhasil dalam endothelium tu disebabkan faktor-faktor, contoh dia pengambilan makanan proses. Yang paling notorious adalah gula pasir. Nampak balik-balik cerita gula pasir. Sebab tu saya dah tulis dalam buku ni. Kalau baca, siapa yang dah baca buku ni, dalam buku ni saya dah explain bahawa punca sakit jantung sebenarnya adalah gula. Sebab endothelial damage tadi, lapisan endotelium, ingat, lapisan dalam saluran darah tadi adalah kerana gula. Sebab gula akan membentuk satu bahan yang dipanggil sebagai AGE, Advanced Glycation End Product. Dia akan melekat pada dinding endotelium dan menyebabkan berlaku kerosakan endotelium. Lagi satu benda yang menyebabkan kerosakan adalah trans fat. Ingat tak trans fat? Kita kan selalu 3 benda yang kita cakap tu, trans fat, gula dan tepung gandum. Tepung gandum sendiri juga ada masalah sebab dia high GI. Dan gluten tu sendiri juga boleh menyebabkan masalah keradangan dan kerosakan pada endotelium. So, sebab tu kita suruh elakkan benda-benda ni. Faham tak? Jadi itulah punca sebenarnya sakit jantung. Sebenarnya, kalau tengok sebelum tahun 1900, kadar sakit jantung sangat rendah, hampir tak ada. Boleh dikatakan penyakit rare, penyakit yang sangat jarang berlaku, kan? Kenapa sekarang makin teruk? Antara puncanya bila dikajikan juga statistik pengambilan gula dan makanan proses, tiba-tiba berlaku peningkatan. Jadi itulah punca sebenar. Bukannya lemak, macam lemak tepu, macam lemak haiwan, macam kelapa yang dipersalahkan selama ni lah. Termasuk juga kolesterol, sebab makanan berkolesterol tidak menyebabkan keradangan. Makanan berkolesterol juga tidak menyebabkan endothelial damage. So teori yang mengatakan makan kolesterol kena sakit jantung tu tak tepat, sebab dia tidak menyebabkan endothelial damage. Dan semua ni ada kajian ni. Kalau nak baca sendiri dalam buku lah. Nanti insyaAllah saya post kan penulisan dia tentang keradangan ni. Saya dah tulis lah sebenarnya. Saya akan post balik. Nak cerita apa sebenarnya mekanisme yang berlaku. Jadi bila, kalau perasan tengok gambar yang sama, tengok lagi gambar tu, nampak yang bahagian yang ada yang macam biskut yang biru-biru kan, biru, tengah dia ada macam biru gelap kan. Itu sebenarnya adalah gambaran kepada sel darah putih yang nama dia monocyte. Monocyte ni akan pergi sebab dia cuba nak buang ataupun dia nak keluarkan. Sebab badan, antara fungsi antibody ataupun sel-sel darah putih, dia juga, kita saya dah explain sekarang, dia tujuan untuk makan kuman kan. Selain daripada kuman, dia juga akan cuba keluarkan benda asing, foreign bodies, atau juga toksin daripada sistem. Jadi oxidized LDL ni dikonsider sebagai benda asing, benda yang tak sepatutnya ada kat situ. Jadi dia dihantar dekat situ dan cuba nak makan oxidized LDL, dan dia masuk dan dia makan lah. Sebab kalau tengok gambar ni, nampak tak? Yang biru tu dia menelan LDL yang oxidized tu, yang biru tu, nampak tak? Bila dia makan, dia akhirnya nampak dia jadi sebelah. Yang sebelah yang ni yang kuning-kuning ni. Yang kuning tu pula. Apa? So yang kuning tu adalah sel darah putih atau macrophage tadi yang dah menelan oxidized LDL. Kan? Proses ni berlaku sikit-sikit lah. Sebab tu benda saya cakap chronic cellular inflammation. Dan keseluruhan proses yang melibatkan penglibatan sel darah putih tadi, itulah dia inflammation. Inflammation berlaku contohnya kan, kita kena gigit nyamuk kadang kan. Bila kena gigit nyamuk, apa dia dekat kawasan yang kena gigit tu? Merah kan. Yang merah tu inflammation lah. Tapi itu dia panggil acute inflammation. Maksudnya inflammation yang sekejap. Bila kita kena gigit nyamuk, dalam air liur nyamuk tu ada bahan yang akan menyebabkan
dikira sebagai foreign body jugalah. Jadi sel-sel putih akan datang cuba nak makan dan berlaku bengkak dan radang kawasan tu. Tujuan bengkak dan radang ialah berlaku lebih banyak pengaliran darah kat kawasan tu. Jadi samalah cerita dekat sini. Dan sel darah putih akan makan toksin yang daripada air liur nyamuk, jadi menyebabkan kawasan tu bengkak. Kan kena pergi nyamuk kan ada bengkak. Itu inflammation lah tu. Tapi acute inflammation ni sekejap. Lepas beberapa jam, kita tengok bengkak dah hilang. Sebab badan kita akan hasilkan pula bahan anti keradangan untuk hilangkan kesan keradangan yang berlaku. Sebab tu dia panggil acute inflammation. Tapi dalam sakit jantung yang berlaku ialah chronic inflammation. Maksud dia badan kita tak hasilkan bahan untuk stop inflammation. Inflammation tu terus berlaku. Jadi apa jadi akhirnya? Tengok gambar ni balik. Nampak kat ujung ni, yang bengkak tu, yang bincut kan. Yang bincut tadi. Apa yang jadi kawasan ni? Kawasan sini. Ini yang dipanggil sebagai atherosclerotic plaque. Mana akhirnya kawasan yang mana sel darah putih yang makan oksigen kolesterol, bila dia makan dia mati. Dia kumpul satu, besok datang lagi mati. Jadi perkumpulan sel-sel darah putih yang mati kembung kolesterol. Pada kalau you buat postmortem, belah kawasan yang jantung yang tersumbat, saluran darah yang tersumbat tu, dia tengok ada kolesterol tu. Memang ada kolesterol. Tapi kolesterol tu asal itu dia bukan dia yang menyebabkan atherosclerosis tu. Dia datang sebagai salah satu proses dia nak bantu merawat masalah endothelial damage. Tapi dia disebabkan dia teroksida, maka dia mati. Dia jadi masalah lah kat situ kan. Dan sel darah putih tadi yang mati berkumpul lalu jadi kalau nak tengok gambaran saluran darah akhir ni apa jadi. Ni gambaran saluran darah dia. Nampak tak? Okey, tu. Tu. Nampak tak? Saluran darah tu makin lama makin sempit kan, sebab dinding dalam saluran darah tadi semakin lama semakin tebal. Nampak tak? Explanation ni panjang. Sebab tu saya susah nak explain. Bila orang tanya apa keradangan ni, ingat senang nak explain. Benda ni panjang cerita dia. Faham tak? Saya pun beberapa hari saya fikir macam mana aku nak explain. Sebab biasanya saya explain benda ni dalam ceramah. Ada slide. Saya duduk kat slide, saya explain dengan senang. Ini live. Macam mana saya nak live? Saya fikir aku print, tunjuk macam ni, bagi orang faham sikit. Kan? Senang. So saya agak faham lah. Nampak tak maksud dia sebenarnya? Masalah dia bermula daripada endothelial damage. Maksudnya kerosakan pada lapisan dalam saluran darah yang disebabkan faktor pemakanan dan juga faktor-faktor yang selain pada pemakanan. Contohnya tidak bersenam. Contohnya toksin. Toksin contoh yang paling senang ialah isap rokok. Kan? Buang isap rokok. Dalam asap rokok ni, kalau ikut kajian terbaru, ada 7,000 jenis bahan kimia, yang mana semuanya adalah toksin. Kan? Dan semua kimia ni akan menyebabkan endothelial damage. Yang dia juga antara benda dalam asap rokok ialah radikal bebas. Sebab tu sebenarnya, itulah kaitan antara rokok dan sakit jantung. Sebab rokok menghasilkan bahan toksin yang merosakkan dinding dalam saluran darah. So, siapa yang ada sakit jantung, tolong dengar topik ni betul-betul. Sebab kalau you tak faham, sakit jantung you tak akan pulih dengan hanya makan ubat anti kolesterol. Sebab isu dia keradangan yang mana boleh dipulihkan dengan pemakanan. Faham tak? Orang yang malas exercise juga menyebabkan kerosakan pada dinding endothelium. Sebab orang yang tak exercise, keradangan dia tinggi dalam sistem dan berlaku kerosakan pada dinding saluran darah. Orang yang stres, benda yang sama juga berlaku. Nampak tak? Sebab tu kaitan antara tidak bersenam, stres, merokok dan pemakanan yang menyebabkan keradangan. Sebab tu saya selalu ulang-ulang. Pemakanan yang menyebabkan keradangan adalah gula, trans fat dan tepung gandum. Secara kolektif ni, tiga benda ni dipanggil sebagai makanan proses. So, bahayanya makanan proses bukan hanya menyebabkan diabetik, bukan hanya menyebabkan obesiti. Dia juga adalah penyebab sakit jantung. Dan sakit jantung adalah pembunuh nombor 1 di Malaysia. Yang jauh lebih ramai mati kena sakit jantung daripada mati kena COVID-19. Tapi bayangkan impaknya COVID-19 ni
Sampai satu Malaysia kena shutdown kan. Nak keluar tu sampai sekarang PKP tak habis. Dah 3 bulan tak boleh nak keluar kita. Tapi sakit jantung, penyelesaian yang dia bagi sampai sekarang hanya suruh orang jangan makan kolesterol, jangan makan lemak. Benda pernah tak dengar daripada pakar jantung, you ada masalah jantung, you berhenti makan gula? Tak pernah dengar. That's the problem. That's the whole problem. Dia hanya fokus pada kolesterol. Sedangkan saya cakap kolesterol ada kaitan. Tapi kalau you menurunkan pada kolesterol you rendah ke, kolesterol you tinggi ke, tapi kerosakan endotelium tu masih berlaku, kolesterol LDL tu tetap masuk dalam dinding saluran darah. Sebab tu yang saya cakap dulu, ada satu kajian pada tahun 2009 menunjukkan orang yang kena serangan jantung, heart attack atau MI, myocardial infarction, yang pergi ke hospital mendapat rawatan, 75% daripada mereka mempunyai kolesterol yang rendah dan normal. Sebab dia ambil ubat anti kolesterol. Tapi dia tidak membetulkan keradangan sebab dia tak faham konsep. Nampak tak? Itulah kesan, itulah natijahnya daripada salah faham ni. Sebab tu kalau sebenarnya nak selesaikan masalah sakit jantung, kita hanya perlu mengawal keradangan. Iaitu dengan yang paling utama ialah pemakanan kita mesti bersifat anti keradangan. Dan makanan yang bersifat anti keradangan yang paling senang konsepnya adalah makanan asli, iaitu makanan yang ada buah-buahan, sayur-sayuran, kena daripada sumber makanan haiwan yang asli, yang diternak secara fitrah. Sebab tu ada juga kajian menunjukkan orang banyak makan daging boleh kena sakit jantung. Sebab bila pengambilan daging yang banyak, terutama daging yang diternak secara komersial, yang mana haiwan tu dibagi banyak makan dedak, yang mana dedak tu tinggi omega 6. Jadi dalam daging haiwan tu sebenarnya tinggi lemak yang menyebabkan keradangan. Itu yang jadi masalah. Sebab tu saya cakap, kalau makan haiwan yang secara fitrah, lemak yang ada dalam daging haiwan tu ialah jenis omega 3, tinggi omega 3, jadi dia melawan keradangan. Itu je beza dia, faham tak? So kalau nak makan lemak lembu, elok dengan syarat lembu tu diternak secara fitrah. Kalau lembu hanya dibagi 100% dengan hanya bagi dedak dan juga dengan letak bahan-bahan benda yang lain, kadang-kadang ada setengah lembu ni untuk digemukkan, dia bagi ubat salbutamol lah dia letak dalam tu. Ada yang bagi ubat beta blockers lah dia letak dalam tu. Ada yang bagi antibiotik lah dalam tu. Benda-benda tu semua merosakkan kualiti daging tu. Itu je masalah dia, daging zaman moden kan. Walaupun saya cakap boleh makan daging, tapi pasti kalau boleh kita pastikan daging tu jenis yang daripada haiwan yang sihat. Itu dari segi daging kan. Tapi still okay. Tapi yang paling bagus sebenarnya kalau kita makan banyak makanan laut. Sebab tu dalam Al-Quran juga menyuruh kita makan laut, makan makanan laut. Dan special tentang makanan laut, tak perlu nak sembelih-sembelih. Al-Quran dah sebut uhilla lakum saydul bahri, dan aku halalkan bagi kamu segala makanan daripada laut. Wali an'amikum, dia kata, dan makanan laut ni sedap. Makanan laut, daging lembut yang sedap. Allah dah suruh makan dah makanan laut. Sebab makanan laut tinggi omega 3. Omega 3 bersifat anti keradangan, dan dia juga boleh mencegah masalah kerosakan endotelium tadi. So saya agak faham. Mana yang baru masuk, boleh dengar balik semula lepas habis live ni. Ulang balik dengar supaya faham konsep. Saya siap tunjukkan gambar dan bagi faham. Gambar ni kan nak bagi faham. Kalau nampak tu, inflammation berlaku pada permulaan. Nampak ada gambar yang tengah tu, inflammation, nampak? Itu keradangan, nampak? Lepas tu fibrous plaque kan. Normal. Lepas tu ini adalah proses, dia punya proses berlaku. Okey. Teori. Sebenarnya teori inflammation, atherosclerosis is caused by inflammation ni. Teori ni antara dibawa oleh Profesor Libby, seorang lagi pakar jantung. Dan dia yang explain tentang mekanisme ni. Yang mana berlaku ni atherosclerotic plaque yang menyumbat saluran jantung. Ia bermula daripada kerosakan endotelium. So kalau kita nak menyelesaikan masalah, dan the best part kan, kalau tengok dalam banyak literature, atherosclerosis, penyumbatan saluran jantung ni is reversible. Boleh dipulihkan. Jadi sebenarnya boleh pulih, sakit jantung boleh. Tapi syarat dia kena faham teknik dia. Dan memulihkan dengan dia bukan hanya fokus pada turunkan kolesterol. Kita kena kawal keradangan. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita, sebab kolesterol yang tinggi dalam badan tu dihasilkan oleh badan kita. Dan benda yang merangsangkan penghasilan kolesterol yang tinggi ialah karbohidrat proses. Contohnya gula pasir tu. Jadi sebab tu kalau saya tengok, bila ada pesakit yang
high kolesterol, yang belum ambil ubat anti kolesterol, tinggi kolesterol tinggi, sebenarnya dia ada masalah keradangan yang tinggi. Sebab tu dalam menilai result darah kan, kita tengok, of course kita tengok total LDL, HDL, kita tengok triglyceride, dan kita kena tengok markers ataupun penanda keradangan dia panggil HSCRP. Dan satu benda yang dia orang tak buat sebenarnya, dia kena tengok, banyak ujian dia akan tengok ratio antara total dengan HDL. Kalau lebih daripada 5 dia kira sebagai high risk. Tapi yang sepatutnya dia tengok ialah ratio antara triglyceride dengan HDL. Kan? Kalau lebih daripada 5 itu sebenarnya sangat tinggi keradangan. So orang yang tinggi keradangan, solutionnya bukan dengan makan ubat anti kolesterol. Orang yang tinggi keradangan, solutionnya adalah makan makanan yang bersifat anti keradangan, iaitu sayuran, buah-buahan dan minyak sihat. Dan yang paling powerful adalah lebih kepada minyak sihat. Buah-buahan, sayuran tu powerful juga. Minyak sihat tu lagi powerful. Dan masalahnya selama ni kita diajar kalau tak nak kena sakit jantung, jangan makan benda berminyak. Sebab tu masalah sakit jantung tak selesai. Sedangkan solution pada problem tu adalah kepada mengambil minyak sihat secukupnya. Dan minyak sihat yang 3 yang utama saya selalu sebut ulang-ulang. Nombor 1 ialah minyak zaitun. Nombor 2 adalah minyak kelapa dara. Nombor 2 ialah minyak kelapa dara. Dan nombor 3 adalah minyak kelapa sawit merah. Tiga-tiga minyak ni mengandungi bahan-bahan antioksidan dan anti keradangan. Kena ingat, bermulanya kerosakan endotelium adalah kerana kerosakan disebabkan radikal bebas. Dan radikal bebas ni boleh di neutralize, boleh dilawan oleh antioksidan. Dan antioksidan ada dalam sayur-sayuran, ada dalam buah-buahan dan ada dalam minyak sihat. Dan antara minyak sihat yang very powerful antioksidan dia adalah minyak zaitun. Ada 4 jenis antioksidan yang ada dalam minyak zaitun, iaitu oleocanthal, oleoropin, hydroxytyrosol dan tyrosol. Yang mana empat antioksidan ni sensitif kepada cahaya. Sebab tu minyak zaitun sangat penting. Minyak zaitun ni diletak dalam botol gelap. Jadi kalau you beli minyak zaitun selama ni guna botol jernih, sebenarnya you membahayakan kesihatan sebab antioksidan tu dah hilang. Mungkin dia dah jadi, dia panggil rancid, oxidized, sia-sia tak apa, dia pun tak boleh bahayakan jantung. Sebab dia berhati-hati dari minyak zaitun ni. Jangan main-main. Sebab ni kadang-kadang kita tahu benda tu bagus, tapi kita kena pastikan kualiti dia yang betul. Faham? Yang kedua ialah minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara special. Sebenarnya sebab minyak kelapa dara dia tinggi MCT. MCT ialah bahan yang melawan keradangan. Minyak kelapa dara juga ada antioksidan. Lagi satu ialah minyak kelapa sawit merah. Minyak kelapa sawit merah ada vitamin E, tocotrienol, tocopherol. Dia ada squalene, dia ada beta carotene, dia ada phytosterol dan dia ada coenzyme Q10. Yang semua ini boleh membantu melawan keradangan dan mencegah sakit jantung. Okey, nampak tak? Itu sebenarnya konsepnya. Kenapa kita kena ambil makanan yang ada minyak sihat. Of course, minyak kelapa sawit yang biasa tak merah tu pun boleh juga sebab dia masih ada tocotrienol dalam tu. So masih ada lagi vitamin E dalam tu. Vitamin E sangat penting. Sebab tu bila dia tengok kajian-kajian yang ada dekat Europe, dia panggil Mediterranean diet. Dia dapati orang-orang yang mengamalkan Mediterranean diet, yang mana pengambilan dia tinggi dengan sayuran, buah-buahan dan minyak zaitun serta makanan laut, terutama yang dekat Itali kan, terutama dekat kepulauan Crete tu, antara tempat-tempat yang sangat rendah kadar sakit jantung. Ditengok sebenarnya makanan dia orang sangat tinggi dengan bahan-bahan anti keradangan dan antioksidan. Begitu juga di Jepun. Dan di Jepun, walaupun Jepun adalah negara yang paling banyak makan telur, tapi dia pun juga paling banyak makan makanan laut yang tinggi omega 3. Dia pun juga banyak makan sayur. Nampak tak? Jadi makanan Jepun yang asli original kan, yang sushi dia tu dan sebagainya lah, macam-macam makanan Jepun ni kan, termasuklah miso dan sebagainya tu, semua sangat tinggi anti keradangan. Sebab tu kadar sakit jantung sangat rendah. Nampak tak? Terutama kat kawasan Okinawa. Orang Okinawa ni lagi dia punya, dan dia orang ni centenarian. Orang kat Okinawa ni, orang yang umur 100 tahun tu
bersepah sepah ramai. Setakat 80 tahun ni macam muda je kan. Dia macam tu. Jadi itulah sebabnya. Itulah konsep dia. Tapi dia ada kajian menunjukkan bila orang Jepun ni yang berpindah migrate ke US dan makan cara orang US, diorang pun habis semua kena sakit jantung. Jadi isunya bukan genetik semata-mata. Isunya ialah pemakanan. Yang mana pemakanan gaya moden sekarang yang tinggi dengan makanan proses, tinggi dengan gula, dengan tepung, dengan lemak trans dan sebagainya. Inilah punca sebenarnya sakit jantung. Kalau orang faham konsep ni sebenarnya, masalah jantung boleh selesai satu dunia ni. Dan dekat Malaysia pun sama. Pemakanan tradisi kita yang dulu, yang asal dulu, orang tua-tua kita dulu makan rendang, makan lemang, makan ketupat. Tapi bukan ketupat yang pakai daun pakai plastik tu, pakai daun kelapa kan, yang originalnya. Even masak-masak, masak lemak cili api, masak kari, asam pedas ke, masak singgang ke, masak apa-apa lah kan. Semua tu adalah makanan-makanan yang bersifat anti keradangan. Dan orang tua-tua tu suka makan ulam, suka makan buah kan. Kan kadang-kadang kalau tak makan nasi pun dia orang makan keledek, makan ubi. Jadi benda tu semua adalah makanan yang bersifat anti keradangan. Sebab tu dulu tak ada sakit jantung. Apa bukti sebenarnya masyarakat Melayu zaman dulu tak ada sakit jantung? Kadang orang tanya kan, dia pernah baca buku Hikayat Hang Tuah, Hikayat Sejarah Melayu, Sulalatus Salatin. Kalau tengok dalam sejarah-sejarah Sultan, dia cerita Hang Tuah lawan dengan Jebat lah, cerita apa-apa macam-macam kisah kan. Tak ada satu pun yang mengkisahkan ada kisah ke bendahara ke, siapa-siapa pegawai ke, apa panglima ataupun Sultan Melaka yang dulu-dulu kena sakit jantung. Tak ada. Nampak tak? Tak ada. Even kalau kita tengok dalam hadis Nabi ni lagi well recorded lah. Kan ada ramai perawi-perawi hadis kan? Dan ada imam mazhab juga perawi hadis, Imam Ahmad, ya tak? Imam Bukhari, Imam Muslim, semua ni dalam hadis-hadis yang diriwayatkan ada tak cerita kes Nabi diriwayatkan, ada riwayat Nabi dalam zaman Nabi ada sahabat kena sakit jantung ke, atau Nabi kena sakit jantung ke? Tak ada. Tapi Nabi makan kambing tak? Makan kambing. Nabi makan lembu tak? Makan lembu. Makan unta tak? Makan. Jadi Nabi juga makan, mengambil lemak tepu yang daripada haiwan. Itu sebenarnya. That's why back to real food is the key. Balik kepada makanan asli. So kalau faham konsep ni sebenarnya mudah. Dan itulah keradangan. Nampak tak? Sekarang baru sains faham. Tapi masalahnya kerosakan yang berlaku adalah selepas kajian yang dibuat oleh Ansel Keys kan. Ada beberapa kajian sebenarnya yang membuat teori bahawa kolesterol ada punca sakit jantung. Antara yang popular ialah Framingham Studies. Satu lagi kajian dipanggil sebagai The 7 Country Studies kan. Framingham Studies tu pun dibandingkan antara orang yang kolesterol tinggi dan orang yang ambil lemak tepu, dan sebab tu teori tu keluar. Masa tu saintis tak faham lagi. Of course that is the early stage. Macam mana sekarang saintis tak faham pasal COVID-19 sebab benda tu baru. Mungkin down the line lagi 5 tahun orang faham, oh COVID-19 ni macam ni. Tapi sekarang ni banyak confusion. Kita tak faham jadi macam mana. Kenapa pula boleh COVID-19 ada dekat tempat yang sejuk, boleh juga kat tempat yang panas. Macam kat Malaysia ni boleh survive kat pelik sikit, macam tak berapa ikut perangai virus yang betul. Jadi masih dalam confusion. Banyak lagi masih kajian. Jadi sama macam masa mula-mula berlaku, ramai orang kena sakit jantung pada tahun 50-an dulu, dan antaranya yang jadi trigger dia, yang menyebabkan kajian tu jadi lebih dibuat secara lebih agresif, lebih intensif, selepas Presiden Amerika sendiri Eisenhower kena sakit jantung kan. Dari masa tu dah ada teori mengatakan bahawa mungkin punca sakit jantung sebab pengambilan lemak. Tapi dia lupa sebenarnya Presiden Eisenhower ni adalah a very heavy smoker. Dia ni kaki rokok, makan sampai ambil rokok sampai 4 kotak sehari sebenarnya. Dan dia kena sakit jantung sebab rokok, bukan sebab dia makan butter. Tapi sebab masa tu pemahaman tentang rokok juga masih tak faham, dia salahkan pada butter. Maka keluarlah teori yang akhirnya sekarang menjahanamkan masyarakat zaman sekarang. Sebab bila kita realise sebenarnya apa nasihat yang sebelum ni, yang dia nasihat tentang pengambilan jangan makan lemak tepu, jangan makan kelapa, jangan makan mentega, semua tu kan, jangan makan lemak haiwan, semua tu sebenarnya tidak betul. Sebab masyarakat sebelum zaman tahun 1900, selepas orang tak kena sakit jantung. Nampak tak? Itu sebenarnya yang saya nak cerita. Sebab ini yang jadi sekarang masalah kat Malaysia. Sebab kalau ikut statistik tahun 2016
Ni ada kalau dalam saya ni presentation saya tunjukkan. Ni dia dalam tahun 2016 kadar sakit jantung, kadar kematian akibat serangan jantung dekat Malaysia dah setiap 15 minit. Bayangkan tu, setiap 15 minit seorang mati. Kat Malaysia kan, setiap 2-3 hari ni dah tak ada orang mati dah kena COVID kan. Nampak tak? Itu pun hari-hari keluar statistik. Tapi sakit jantung dia tak tunjuk. Kalau agaknya ada sidang media hari-hari tunjuk, hari ini berapa orang mati kena sakit jantung, hari ini berapa. Saya ingat habis panik kat satu Malaysia. Tadi kita akan jadi keliru. Dan solution yang dia bagi hanya suruh kita makan ubat anti kolesterol, lepas tu suruh jangan makan benda berminyak, lepas tu suruh jangan makan makanan berkolesterol. Ya, dengarlah nasihat-nasihat klise yang daripada doktor yang tak belajar nutritional medicine ni. Nasihat klise. Saya bukan nak kutuk sebab saya dulu pun sama. Saya dulu pun bagi nasihat yang sama sebab itu ialah tahap ilmu yang saya faham. Tapi bila saya dah mula faham, saya belajar sini. Saya belajar jugalah, belajar pergi kursus, pergi buat master, pergi buat conference. Tapi saya juga banyak membaca buku-buku ni kan. Sebab tu antara benda yang penting, salah satu lagi buku yang tentang sakit jantung, yang buku yang saya ditunjuk juga 2-3 hari lepas dalam live, yang ni, No More Heart Disease. Dalam buku ni specifically dia cerita pasal nitric oxide. Nitric oxide juga adalah bahan yang menyebabkan, yang bila dia kurang, dia akan menyebabkan masalah sakit jantung. Jadi kita kena ambil makanan-makanan yang meningkatkan paras nitric oxide. Dan antara makanan yang bagus meningkatkan paras nitric oxide ialah sayuran, buah-buahan dan juga kekacang, termasuk juga telur. Nampak tak? Telur adalah antara sumber nitric oxide yang bagus. So, nasihat kata pengambilan telur menyebabkan sakit jantung tu tak betul. Malah you kurangkan pengambilan telur, you tak makan telur, you berisiko lebih tinggi dapat sakit jantung. Di samping nitric oxide yang tinggi dalam telur, nitric oxide juga tinggi dalam telur juga tinggi antioksidan. Nampak tak? Dia boleh mencegah masalah endothelial damage, kerosakan endothelial. Dan kerosakan aterosklerosis yang menyebabkan seluruh dinding endothelium ataupun lapisan dalam saluran darah itu menjadi tebal, itu dipanggil sebagai endothelial dysfunction. Dan penyakit itu nama dia aterosklerosis. Sebenarnya berkaitan balik pada pemakanan yang salah, yang mana makanan tu asasnya menyebabkan masalah keradangan dan juga menyebabkan penghasilan banyak radikal bebas dalam tubuh. So saya agak faham. Itulah konsep dia sebenarnya. Itulah kenapa berlaku banyak masalah sakit jantung sekarang. Kita siapa yang tak kena sakit jantung? Kan? Dan yang sedih ni sekarang kita tengok orang yang kena sakit jantung muda-muda, orang lelaki muda-muda. Yalah, orang biasa kita mungkin tak kenal, tapi kalau artis mati kena sakit jantung kita mesti tahu tak. Banyak arwah-arwah artis yang kena sakit jantung. Umur muda-muda, 30 tahun, 40 tahun, sangat muda lah 40 tahun. Saya pun dah masuk 50 dah kan. Dah nak masuk 50 kan. Bagi saya tengok orang 40 tahun saya nampak muda. Orang 30 tahun lagi saya nampak dia muda. Kena sakit jantung. Itu yang sedih tu. Okey. Sebab tu saya cakap, kalau kita nak makan secara sihat, nak elakkan sakit jantung, memang ilmu asas tu penting, pemakanan. Tapi dapatkan daripada sumber yang bertauliah daripada doktor lah, macam saya nak ceritakan. Jangan dengar lah. Kadang-kadang dengar ni banyak orang dia maklumat dia tidak lengkap. Dia akan bagi ilmu yang tak lengkap. Contohnya dia cerita pasal minyak zaitun. Dia cerita minyak zaitun baik untuk sakit jantung. Itu je. Tapi ada detailing dia. Contoh dia, apakah sebenarnya kualiti minyak zaitun yang betul, yang paling obvious, yang paling senang kalau tengok dekat belakang saya ni, sebelah sini. Ini nampak tak? Ini nampak tak? Botol hitam nampak tak? Itu adalah minyak zaitun al-ard. Kan? Kenapa saya gunakan minyak zaitun al-ard? Sebab dia memenuhi 4 kriteria utama yang sebagai minyak zaitun yang sihat. Yang pertama, botol dia gelap. Yang kedua, dia ada tulis paras acidity dia kurang daripada 0.8. Yang ketiga, dia punya harvest date dengan dia punya expiry date ialah exactly 2 tahun. Kan? Dapat 3 ciri utama. Dan lagi satu yang saya suka pasal minyak zaitun al-ard ni, dalam botol tu dia letak nitrogen. Kalau orang yang repack ni, ada juga company yang buat kerja macam tu. Dia order daripada tong drum daripada mana-mana negara pengeluar minyak zaitun, bawa ke Malaysia dan repack balik. Dan repack sebabkan nak murah, dia guna botol jernih. Sebab botol yang gelap ni mahal sikit. Kan? Dia tak jernih. Lepas dia repack, main tuang macam tu. Jadi ada oksigen dekat bawah penutup dia tu, akan menyebabkan slowly akan oksidaiskan. So saya tak nak sebut brand apalah.
Saya hanya ajar konsep. Saya tak nak sebut secara direct. Tuan-puan dan puan-puan fikir sendiri. Dan cek semua minyak-minyak zaitun yang ada kat pasaran tu. Ikut tak spek. Dan spek ni bukan saya yang cipta. Spek ni adalah mengikut IOOC, International Olive Oil Council. Dia yang menjaga dari segi standard minyak zaitun. Sebab tu dekat Europe, dia ada undang-undang dia. Minyak zaitun tak boleh dia letak dalam botol jernih. Kalau you pergi Europe, you pergi tengok bahagian jual minyak zaitun, tak ada satu botol jernih pun. Tak usah Europe lah, Turki pun sama. Saya dah pergi Turki. Memang tak ada. Sebab dia orang sana ikut standard dia. Tapi kat Malaysia, sebab kita tak ada undang-undang tentang minyak zaitun, orang suka-suka hati dia letak dalam botol jernih. Satu hal yang lebih teruk dekat Malaysia ni, minyak zaitun letak dalam pil, letak dalam kapsul. Lagi teruk lepas tu, seolah dan menjual produk tu sebagai produk untuk menjaga sakit jantung. Padahal benda tu sangat-sangat bahaya pada kesihatan. Kan? Sebab tu tak, daripada you pening-pening nak ambil minyak zaitun jenis macam tu, baik makan minyak kelapa sawit lagi senang. Itu memang sah, tak ada masalah. Minyak kelapa sawit tak ada masalah. You nak letak botol jernih ke, botol plastik, botol apa pun dalam plastik bag pun tak ada masalah. Sebab dia stable. Begitu juga dengan minyak kelapa dara. Dia tak ada isu antioksidan dia rosak disebabkan cahaya. So minyak kelapa senang. Sebab tu lebih senang sebenarnya dekat Malaysia ni. Kita gunakan minyak kelapa sawit. Kalau you nak beli minyak zaitun, pastikan ikut spesifikasi yang ditetapkan oleh IOOC. Jangan main bedal, taram, hentam konon. Lepas tu dia kena sakit jantung, dia cakap, tengok minyak zaitun dia elok. Padahal yang tak betul tu, you lah. Ilmu tak lengkap. Okey. Okey, soalan. Santan tu okey, margarin tak okey kerana lemak trans. Margarin kena tengok dekat lah. Ada margarin yang dibuat daripada kelapa sawit, okey sebenarnya, tak ada trans fat. Tapi margarin yang dibuat menggunakan minyak selain daripada kelapa sawit, contohnya minyak soya, yang paling banyak minyak soya lah, minyak soya, minyak mungu tari ataupun mi. Even margarin yang dibuat menggunakan minyak zaitun pun, saya ada tengok olive margarin pun ada trans fat juga. So kena berhati-hati lah, kena pastikan sebenarnya. Jadi itu sebenarnya yang kita kena faham konsep dia. Sebab tu dalam konteks antara margarin dengan mentega, mentega lebih sihat. Sebab mentega dia tidak bersifat anti keradangan, dia daripada lemak asli, iaitu lemak susu kan. So lemak daripada haiwan, contohnya lemak susu yang menghasilkan mentega, menghasilkan minyak sapi, itu boleh makan kan, tak ada masalah. Okey, faham tak? So saya dah explain tentang keradangan. Saya harap lepas ni menjawab lah. Kalau tak faham, boleh ulang balik dan dengar. Sebab bukan mudah nak explain. Sebab kalau saya bagi ceramah, saya duduk kat slide, saya boleh explain dengan mudah keradangan. Dan keradangan juga berlaku bukan hanya kat saluran darah. Kena ingat, keradangan juga berlaku kepada saluran-saluran yang lain. Contohnya saluran dekat buah pinggang yang dipanggil sebagai glomerulus ataupun renal tubules. Sebab tu dalam bila keradangan berlaku pada glomerulus, keadaan tu dipanggil sebagai glomerulosclerosis. Bila keradangan tu berlaku pada saluran darah, dipanggil atherosclerosis. Sebab dia sama. Dan sebab glomerulosclerosis ni adalah punca kepada masalah diabetic nephropathy. Sebab tu kat Malaysia, you tengok masalah sakit buah pinggang ni, lebih kurang 68% adalah berpunca daripada diabetes. Sebab orang diabetes, gula dia tinggi. Gula yang tinggi itu menyebabkan endothelial damage, termasuk juga glomerulus damage, kerosakan pada saluran dekat buah pinggang yang menapis kita punya darah tu. Sebab tu dia orang dapat penyakit, dia panggil diabetic nephropathy. Dan cara, bila you dah mula pada stage awal lah, dah sampai peringkat dialisis, sudah susah lah nak, memang tak boleh sebenarnya kan. Kalau peringkat awal, stage 1, stage 2, stage 4, cara itu kita reverse balik glomerulosclerosis ialah ambil banyak makanan yang tinggi antioksidan dan juga anti keradangan. Nampak tak? Keradangan juga berlaku pada saraf. Sebab dalam saraf ada juga saluran darah. Memang ada saluran darah dan tengah-tengah saraf tu. Dekat dalam saraf ni berlaku keradangan. Dan simptom dia lah rasa kebas pada tapak kaki dan tapak tangan. Tapak kaki rasa kebas yang paling biasa lah. Orang diabetik, ada satu orang tanya saya, kenapa saya ni kaki saya kebas? Sebab berlaku keradangan pada saraf kan. Bila saraf tu berlaku radang, apa jadi? Dia punya electric current yang melalui saraf tu jadi terganggu. Sebab tu dia tak rasa kaki dia, rasa bila pijak dia rasa tebal kaki kan.
Sebab you punya gula tinggi. Sebab tu biasa ni berlaku masalah ni pada orang diabetik. Sebab tu dia panggil sebagai diabetic neuropathy. Asas dia apa? Keradangan juga. Sebab apa? Gula you tinggi. Lalu tu duk makan proses, duk makan tepung gandum, duk makan trans fat, teh tarik, makan roti canai. What do you expect? Habis rosak. Keradangan juga berlaku pada saraf mata kat belakang ni. Saraf mata nama dia retina kan. Yang detect cahaya ni nama dia retina lah, saraf mata tu. Saraf mata tu juga berlaku keradangan. Sebab tu nama penyakit tu diabetic retinopathy. Sebab tu dia tengok orang diabetik, dia ada banyak komplikasi. Kan? Daripada hujung rambut, dia akan kena, maksud dia kena stroke kat otak. Otak tu berlaku atherosclerosis. Sama, saluran darah yang di jantung, bukan hanya jantung, saluran darah ada juga kat otak kita. Berlaku atherosclerosis, penyumbatan disebabkan keradangan pada saluran darah, menyebabkan tersumbat, boleh kena stroke. Boleh kena buta mata, dipanggil sebagai diabetic retinopathy. Boleh kena cataract, disebabkan cataract tu berlaku disebabkan radikal bebas. Kan? Sebab tu orang yang ada cataract, dia patutnya ambil banyak antioksidan. Boleh kena masalah thyroid, hypothyroid, rendah thyroid. Boleh berlaku masalah serangan jantung. Boleh berlaku masalah rosak buah pinggang, diabetic nephropathy. Dan berlaku masalah dipanggil gangrene ataupun kaki ni jadi mati disebabkan saluran darah dia tidak lancar, pengaliran darah dia sebab tersumbat disebab faktor atherosclerosis tadi. Sebab nampak tak? Itulah sebenarnya asas. Dan lepas tu keradangan juga berlaku untuk pesakit diabetik dalam usus dia. Kan? Disebabkan gula yang tinggi tadi merosakkan kuman probiotik. Dan terutama yang suka makan gandum ni, yang banyak gluten tu menyebabkan keradangan dalam usus. Dan juga bila probiotik kurang akan berlaku juga pembiakan kulat, terutama ni candida dalam usus. Sebab orang diabetik ni ada banyak masalah. Nampak tak? Sebab tu orang diabetik penting sangat mengawal pemakanan dia, mengambil lebih banyak makanan asli, elakkan makanan proses, elakkan gula. Sebab kalau tak, kadar keradangan dalam badan you sangat-sangat tinggi. Even kalau tengok statistik, majoriti pesakit yang kena serangan jantung, sakit jantung yang masuk ke IJN ke atau mana-mana jantung, pusat-pusat jantung di hospital-hospital di seluruh Malaysia ni pun adalah pesakit diabetes. Majoriti pesakit yang kena masalah buah pinggang juga adalah pesakit diabetes. Majoriti orang yang ada masalah buta mata juga adalah pesakit diabetes. Dan semua komplikasi ni adalah kerana keradangan. So penting tak orang ada diabetik makan minyak kelapa dara? Yes. Penting tak orang ada diabetik ambil minyak kelapa sawit, minyak kelapa sawit merah, minyak zaitun? Yes. Orang diabetik kena ambil minyak ikan omega 3? Yes, of course. Orang diabetik mesti ambil habatus sauda. Habatus sauda ada 3 bahan dalam tu yang bersifat anti keradangan dan antioksidan. Thymol, thimerquinone dan tetrahydroquinone. Habatus sauda ni disebut dalam hadis Nabi sebagai antara minyak sihat yang sebagai ubat kepada segala penyakit, sebab dia sangat kuat anti keradangan. Of course, janganlah kita telan satu botol habatus sauda sebab dia sangat kuat dia punya antioksidan. Itu saja. So itulah sebenarnya yang kena faham. Nampak tak? So kalau nak cek keradangan, kalau nak pastikan apa status tubuh kita, pergi cek darah. Dan cek sekali semua, ambil total kolesterol, LDL, HDL, triglyceride. Lepas tu kira sendiri ratio antara triglyceride dengan HDL. Lepas tu jangan lupa cek juga HSCRP dan homocysteine. Itu antara dia. Itu dia sebenarnya konsep. Tak susah, mudah je. Saya bukan suruh makan produk ke apa benda. macam ada orang tanya dah, apa produk-produk yang campur-campur apa entah. Nak sebut nama pun malah kat sini dah. Betul ke bagus untuk cakap jantung? Masalah dia, konsep produk tu ialah dia anti keradangan. Maybe works, maybe tak. Sebab kalau orang ambil produk apa-apa, tapi dalam masa yang sama dia duk bantai makan gula lagi, dia duk bantai makan trans fat lagi, duk bantai lagi makan tepung gandum, macam mana nak settle masalah? Lepas tu pemakanan tu kena faham dulu. Makan pula makanan-makanan yang sihat. Makan sayur, makan buah, makan minyak sihat. Makan pula nasi yang jenis yang tak meningkatkan insulin. Jangan makan nasi putih dia banyak. Masak nasi tu dengan minyak ataupun guna nasi yang jenis serat tinggi. Benda ni saya ulang-ulang sama kan kalau cerita nasi. Sebab tujuannya apa? Konsepnya kita fokuskan kepada ke arah mengurangkan dan mengawal keradangan dalam tubuh. Nak 100% kosong keradangan tu tak mungkin berlaku. Sebenarnya proses penuaan sendiri adalah proses keradangan yang kita tak boleh nak stop. Tapi kita yang kita buat ialah mengawal saja. Nampak konsep ni? Itu fokus topik kita hari ini.
Itu yang kita nak kena faham. Okey? Okey, faham tak? Agak ada beberapa soalan. Kalau relevan saya jawab, yang tak relevan malah lah kan. Oh, dah dekat 50 minit dah, panjang lah kan. So siapa yang baru-baru masuk nak dengar, okey, tolonglah dengar pada awal balik kan. Orang yang dah macam sakit jantung terutamanya kena faham konsep ni. Sebab penyelesaian yang dibuat, saya bukan nak kata apa rawatan tu tak betul, sebab macam dia orang letak stand apa semua tu boleh lah, tapi itu bukan penyelesaian jangka masa panjang. Sebab ikut kajian juga, kebanyakan orang yang letak stand lepas 3 tahun stand tu tersumbat balik. Sebab sumbat disebabkan inflammation proses. Even kadang-kadang dulu-dulu lama-lama punya stand yang dia orang tak letak coating tu, stand tu menyebabkan inflammation, dia akan menyebabkan endothelial damage pula. Jadi itu, that is not the solution, that is not the long term solution. Itu bukan penyelesaian jangka masa panjang. Penyelesaian kepada masalah jantung ialah masyarakat faham konsep keradangan dan bagaimana nak mengawalnya dengan pemakanan dan juga gaya hidup sihat. Sebab tu bersenam juga boleh menurunkan keradangan. Tapi kena ingat, tidak bersenam menyebabkan keradangan. Bersenam, sebab tu kebanyakan kajian tentang bersenam menunjukkan moderate exercise. Tapi konsisten. Bersenam ni buat sikit tak apa, janji buat hari-hari. Kan? Jangan over sangat bersenam. Sebab orang yang terlebih exercise pula, dia exercise tu akan menyebabkan banyak kecederaan pada otot-otot dia, dan dalam proses merepair tu akan menyebabkan keradangan jadi tinggi dalam tubuh dia lah. Itu dia. Sebab tu over exercise. Sebab tu kalau yang orang yang memang kerja dia bersenam, atlet kan, ahli sukan, dia kena banyak makan suplemen yang melawan keradangan, baru dah dia boleh perform dengan baik. Dan itu kalau itu career dia, nak buat macam mana? Jadi dia kena pastikan pemakanan dia juga membantu mengawal dia punya. Bagi kalau orang yang bukan atlet macam kita, orang biasa ni kan, cukuplah moderate exercise. Begitu juga dengan pengawalan stres. Begitu juga dengan tidur yang cukup. Orang yang tidur tak cukup, dia akan menyebabkan keradangan naik dalam sistem badan dia. Kan nampak? Itu yang penting. Itulah konsep dia. Mudah tak? So itu dah pandai konsep ni, baru kita tahu macam mana arah. Sebab tu dalam apa pun kita buat, fokus kita kena betul. Kalau selama ni yang kita faham bahawa fokus kita untuk menjaga untuk pemakanan sihat ialah nilai sama ada makanan tu ada kolesterol atau tak, makanan tu ada minyak atau tak, makanan tu kena kira berapa banyak kalori, itu tak selesai masalah. Sebab tu sampai sekarang tak selesai masalah. Lepas tu benda yang baik pula tu yang you pantang, kolesterol you pergi pantang, apa jadi? Badan kita kurang kolesterol. Bila kurang kolesterol, apa jadi pada hormon gedebok dia tu? Dan bila masalah hormon jatuh, dah masalah lain. Nanti saya cerita pasal masalah lain. Orang lelaki masalah senang nampak kan, masalah angry bird tak angry. Orang perempuan pun ada masalah juga, masalah hormon, PCOS lah, premenstrual syndrome lah. Itu panjang, mungkin satu hari saya cerita lah. Tapi saya cakap, kalau saya buat live hari-hari pun 15 tahun pun tak habis. Sebab banyak sebenarnya. There's a lot of thing to cover sebenarnya kan. Jadi sebenarnya tu kena faham. Tapi tak apalah, sikit-sikit yang paling penting tu dapatkan. Kalau rasa benda ni bagus, live ni boleh ulang balik. Kita dengar. Kadang-kadang sebenarnya saya pun dengar ulang-ulang saya punya live, sebab saya nak pastikan apa information saya sampaikan tu as accurate as possible. Kalau saya tengok ada tak betul, the next live saya akan cuba ni balik lah, betulkan balik. Kadang benda tu slip of tongue dia, salah sebut antara margarin dengan mentega, macam itulah. Tapi kebanyakan itulah konsep dia. Okay, so faham tak? Jadi konsep yang kita kena faham ialah fahami tentang keradangan. Bila gula tu menyebabkan keradangan, alternatif yang kita ambil pada gula yang juga manis. So bahaya gula bukan sebab manis. So kita boleh ambil manis yang tidak menyebabkan keradangan. Contohnya makan madu, makan gula Melaka, gula anda, atau yang original lah, yang campur gula pula. Gula Melaka tu masalah kan ni. Madu pun campur gula juga masalah juga. Sebab tu kita kena pastikan benda tu original. Tapi yang lagi satu yang bagus yang bersifat dia keradangan ialah stevia. Stevia tu ada bahan dalam dia, nama dia riboside dengan steviocyte, yang mana dua-dua ni adalah bahan antioksidan dan anti keradangan. So itu alternatif yang lebih sihat. Lepas tu keluar pula dah orang tanya, betul ke stevia di pasaran ni penipu? Ini semua berita lama dah. Berita tahun 2015 tu. Yang masa tu survey oleh Kementerian Kesihatan, dia tengok, dia ambil 15 sampel stevia di pasaran, dia dapati ada satu daripada 15 tipu ni stevia. Itu bukan tipu pun sebenarnya, dia label stevia, tapi sebenarnya dalam tu sukralose. Itu saja kan, bukan tipu sangat pun. Tapi 1 out of 15 ada 14 jenama stevia yang ada di pasaran original. Ni apa yang cerita kebanyakan stevia pasaran tipu ni semua? Saya rasa orang yang baca tajuk lah ni.
Ni baca tajuk yang sebab tu kena berhati-hatilah. Sekarang ni banyak orang main sentimen dengan tajuk. Cerita politik pun sama, cerita apa pun sama, cerita pasal benda. Jadi you kena berhati-hati, baca betul-betul, tengok fakta dengan betul. Macam cerita yang sama ni. Dalam bidang perubatan pun banyak benda yang main cerita tajuk kan. Jadi kita kena betul kan, kita dapatkan fakta yang betul. Saya ingat itu sajalah. Okay. Secara umum, secara konsep dia, apa dia keradangan sudah faham. InsyaAllah kita usahakan pemakanan kita, gaya hidup kita mengawal keradangan dalam tubuh kita agar kita dapat kesihatan yang lebih baik, InsyaAllah. Okay, jangan lupa share. Dan kalau rasa kalau benda ni bermanfaat, sangat penting membantu orang lain, kongsikan. Itu dia bayaran saya minta. Sharekan video ni ramai-ramai. Okay, kalau nak lebih lanjut, boleh juga baca buku saya ni. Buku saya ni ada cerita tentang kaitan antara gula dan sakit jantung. Ada cerita pasal semua yang lebih kurang apa yang saya cakap ni. Of course, InsyaAllah akan kita sama-sama berkongsi benda yang bermanfaat, yang boleh bantu orang lain. InsyaAllah lagi banyak orang bantu, lebih banyak kita cari, dapat pahala insyaAllah. Sebab pahala adalah currency yang kita nak cari kepada kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat, insyaAllah. Kat dunia ni adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran. InsyaAllah ujian masing-masing berbeza-beza. Tapi kita hadapi dengan cabaran. Antara ujian dia ada ujian kesihatan, ujian penyakit. Tapi kalau kita nilai balik, sebenarnya ujian-ujian tu berlaku sebab kesilapan kita, sebab pemahaman kita yang salah tentang punca penyakit. Jadi insyaAllah ada lagi ruang. Selagi ada nyawa, selagi ada hidup, kita boleh betulkan kita punya kesihatan. Tapi konsep dia kena betul. Itu dia. Tak faham konsep lagi, insyaAllah kita betulkan. InsyaAllah teruskan dengar. Kalau rasakan bermanfaat lah, kongsi dengan orang lain. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.